Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Dihormati Doktor selaku pengacara majlis, pengurusi yang kuasa Masjid At-Taqwa, yang berhormat dan semua muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Ta'ala pilih kita pada hari ini 26 hari bulan 11 2022 dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa yang kita mengharapkan Allah SWT jadikan kita ini minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa. Kenapa kita kena jadi orang bertakwa? Sebab Allah SWT sebut banyak kali dalam Al-Quran. Yang pertama, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadat pun Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Dan di akhirat esok, uiddat lil muttaqin, syurga juga disediakan untuk orang yang bertakwa. Mana kalau tidak masuk ke lorong takwa, kita tidak akan dapat jalan yang baik. Dan kalau tidak dengan lorong bertakwa, kita juga tidak akan dapat masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, perbincangan kita akan sebut tentang satu tajuk yang besar, iaitulah Fadlul Islam, kelebihan Islam. Bila kita kata kita ni seorang Islam, kalaulah orang mari tanya, kalau orang mari tanya kita, dia tanya awak orang Islam, kata ya, apakah makna Islam? Siapa dia nak jawab, kita bagi hadiah oleh. Apa dia makna Islam? Semangat sikit. Yang insya-Allah kita akan tafsir, bab kita akan bincang tentang tafsirul Islam. Apa makna Islam itu sendiri? Apa dia makna Islam? Kita tahu dah, alhamdulillah kita semua ni orang Islam. Dan kita berbangga dengan kita jadi orang Islam. Jangan takut. Ada setengah orang ni dia takut nak kata dia tu orang Islam tu macam malu-malu ya. Tapi kita di Malaysia ni beranilah sebab negara Islam. Cuba kita pergi ke tempat orang lain, pergi ke negara barat ke, pergi ke Eropah ke mana-mana, nak kata Islam ke pakai awak tak tahu ya, senyap. Nak kata I am Muslim pun tak apa nak kata dah. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita kena tunjuk kita tu Islam. Jangan lemah pada orang. Maka Allah SWT ajar kepada kita satu perkara yang besar para jemaah sekalian. Dalam surah Ali Imran ayat yang 20, Allah kata fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Tuan-tuan kena tanda dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran daripada awal surah tu dia duk bahas dengan orang Kristian. Satu kumpulan Nasara daripada Najran mari berdebat dengan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala ajar dalam surah Ali Imran supaya berlawan dengan buat-buat Nasara. Itu asal cerita lah. Zaman ni kalau tak berlawan dengan siapa-siapa pun, kita sebagai seorang Islam, kita kena faham apakah itu Islam. Maka bila kalau mereka tu ai Nasara mari nak berlawan denganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul aslamtu wajhiya lillah. Maknanya aku telah serahkan mukaku ini, aku hadapkan wajahku ini kepada Allah Azza wa Jalla, dengan makna semua yang kita buat dalam beragama ini mestilah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh main, orang panggil campur-campur, tidak boleh. Niat kita ikhlas, segala perbuatan kita ikhlas, sama ada kita tulis ke tak tulis, tak kira.
Kita ni biasa kan, kalau nak pergi benda-benda orang tulis dah dengan tulus ikhlas. Perlu ke tak perlu kita tulis? Kalau tak tulis tak jadi ikhlas ke mana? Soalan dia dah. Macam YB dia kata tak boleh lah, tak tulis orang tak tahu. Tu cerita lain, hak tempat lain. Kita hak tak ada apa-apa ni. Tak. Kena tulis juga kau. Dengan tulus ikhlas kepada orang ni. Kita pergi tempat orang kahwin ke apa benda, tulus ikhlas. Jadi kita kata tulis ke tak tulis, ikhlas itu daripada amalan hati. Ikhlas itu daripada amalan hati. Bila kita kata kita hadapkan muka kita kepada Allah, tadi dalam solat, lepas pada kita akad takbir, takbiratul ihram, mula-mula sekali kita baca apa dia? Takbir, doa iftitah. Apa dia kita baca? Kuat sikit nak dengar ni. Wajah tu wajhalil ladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Mulut kita kata lagu tu. Tapi hati kita kata ke tidak? Bila suami dia mati, budak-budak kecil tahu. Nak tengok apa? Hang Hai dia kata mula tak perlu dah ni tak berupuk. Tapi ada anak kecil 4-5 orang pula tu mari bukannya maknanya itu mana hati manusia kita tak nak tafsir. Kalau orang kata dia tahu dalam hati manusia, kita kata tak. Itu tidak betul dia punya pandangan. Baik. Satu, kita kena ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna Islam. Bila kita kata makna Islam, makna kita ikhlaskan segala kerja buat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup setakat itu? Tak cukup. Sebagaimana kata di para ulama, burung tak boleh terbang dengan satu sayap. Kau ada burung terbang satu sayap? Kau ada? Kau terbang dengan sayap ni, kau terbang ada 2 sayap. Tak boleh terbang sebelah sayap, jatuh. Maka bila kita kata kita ada tauhid, satu lagi lawan pada tauhid, iaitulah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena ada satu kaedah dia panggil al-bara'atu minasyirki. Kita kena bebaskan hati kita ni dari segala bentuk syirik. Di kawasan kita ni banyak ni. Hak tidur ada, hak bangun ada. Kawasan ni jangan banyak-banyak. Tapi dia tak kecek. Ada apa? Nah, kau takut tak? Takut tak? Engkau dia tak bangun, kelip pun tak. Hak tu anak yakin tuan-tuan dan puan-puan tak akan pergi situ. Kalau pergi pun ambil gambar. Pergi selfie dah. Orang-orang luar mari nak tengok. Tapi hak kita bimbangnya ni, kecintaan kita kepada benda-benda yang boleh merosakkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara permainan yang popular lah dalam masyarakat kampung kita ni, duk cahaya ke tutup bomo. Cahaya sudah semaya ni. Kain telekong pun tak pecah lagi ni. Sudah semaya soalah balik tu. Abah ayahmu, dak mai ayahmu apa ndak? Ayah. Berasa tak sedap hati ni ke depan ni warna lagi.
Padahal dia tak makan ubat gitu. Ubat gastrik tak makan. Terlupa. Duk main gedebak. Tak pakai ubat gastrik ni, gedebak dah. Gedebak. Singgah dulu. Singgah untuk bomo dulu. Amal. Ni kai telekor ni singgah untuk bomo. Siapa gak buat saya ni? Engkau kakak tu dia merasak agak. Tobik lalu nama orang. Oh dia tu. Sudah. Tanya saja Ustaz, tak dia tanya. Tak boleh. Dalam hadis Nabi sebut dua perkara. Siapa dia percaya, man ata'arrafan, percaya kepada tukar-tukar sihir, tukar-tukar yang peramal-peramal nasib ni, gi tanya saja. Fasa'alahu, gi tanya saja, Allah Ta'ala tidak terima solat dia 40 hari. Itu baru tanya. Fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia percaya dengan apa yang dikata, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang ni dikira kufur dengan Quran yang diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda-benda. Itu dari sudut kepercayaan kita. Patut kita percaya pula kepada tangkal azimat duk gatung-gatung ni. Nak turun perahu bertabik dengan Tok Kuala dulu. Tak ada dah sampai ni dah. Kau ada lagi jenis tabik-tabik ni. Bila-bila tolak perahu atau jangan marah nak lalu perahu ni. Ada lagi malam-malam. Ada dah. Alhamdulillah. Mana tok guru kita telah berjaya menghapuskan, kita kata wujud. Tapi takut ada pula, takut ada juga waktu ni kawasan ni kerah ni. Kawasan kerah ni. Kerah. Tabik dulu. Jangan duk tabik. Kita ada dah sebenarnya. Cara kita nak bertabik dengan mana-mana kawasan hok kerah ke tak kerah ke, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah ajar. Nabi kata apa? Bila mau pergi mana-mana tempat, sebelum kita keluar daripada rumah tu, kita kena baca apa? Bismillah, tawakkalna ala Allah. Aku bertawakal, serah diri aku ni kepada Allah, Tuhan jaga. Nabi kata apa? Siapa dia turun daripada rumah, dia baca ayat ni, tawakal Allah, insya-Allah Allah Taala jaga dia. Satu. Bila kita pergi tempat-tempat panah kau, tempat hok kerah kau, tempat apa saja, istilah lah guna, istilah diguna oleh orang. Kita tak percaya dah. Nabi kata apa? Bila mau berhenti mana tempat nak masuk, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat dah bacaan ni? Siapa dia ingat angkat tangan? Tak ingat lagi? Mari kita baca. Kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiga ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan Allah dengan kalimah Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuat daripada kejahatan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibarat kata kita pegang mala. Tahu pegang mala? Ada orang buat analogi mudah. Orang ni nak lalu satu kawasan, ada anjing beken situ. Lalu kena kejar, kena hambak. Dia pun susah hati macam mana nak selesai masalah ni. Lalu kau ni kena kejar, lalu kau ni kena hambak. Nak naik pusing kok belakang bukit jauh. Macam mana cara yang paling mudah tuan-tuan nak lalu ni? Lagu mana? Bidah. Plastik dulu anjing tu. Plastik dia mari bola. Cari tu dia ya. Tak payah kecek banyak. Siapa dia tokai dia mana? Sini orang panggil apa kalau ni? Tokai-tokai kebun ni. Gapo dia orang panggil? Kalau Cina orang panggil apek dia. Kalau orang Sia tak ada istilah. Hidup saya saja pok dia tak tahu Islam ke pun. Cai lah kalau dia apa. Mana bila kita panggil token tu dia, automatik kawan tu pun dia tak ada apa-apa, dia peh-peh ke ekor ya tak. Maknanya kita nak tundukkan syaitan, kalau nak tunduk ke berapa benda hak kita rasa takut, kita bertundukkan dia bi kalimatillahi tammat, dengan kalimah Allah yang maha sempurna. Yakin dengan kalimah Allah ini, insya-Allah tak ada siapa ganggu kita, dan kita tidak dikacau oleh mana-mana makhluk yang ada nak mengacau kita atas dunia ni. Tidak dikacau sebab apa dia tak kacau? Sebab kita minta berlindung dengan pelindung yang maha agung, Tuhan bagi segala makhluk. Ini itu panggil. Itu dia panggil ilmu. Bila kita nak
Kita kata Islam itu apa dia? Yang pertama sekali kita kena tunduk, serahkan wajah kita, hadapkan muka kita, ikhlaskan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kita mesti bebaskan jiwa kita, pergantungan kita dari segala bentuk syirik. Dia kata ikhlas tu mudah dah, tapi nak bentuk syirik. Kadang-kadang kita tak nampak. Tak nampak. Tuan-tuan baca ke tidak kitab mesti ke hadis? Ada baca? Tak baca di surah kita ni. Kena baca apa ni? Dalam kitab mesti ke hadis, kitab mesti ke hadis ni anak panggil kitab negara Malaysia. Sebab apa di negara Malaysia? Sebab ditulis oleh Syekh Abdullah Basmeh di Jabatan Perdana Menteri. Dan kitab itu ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu tu. Mana Malaysia lah tu orang panggil dah. Di akhir bab dia bawa satu senarai perkara-perkara yang boleh merusakkan Islam. Senarai yang boleh merusakkan Islam. Kita nak main-main ya rasa. Tengok orang sudah makan jilat jari. Nabi suruh kan? Suruh jilat jari tu. Apa ni macam kucing ni? Dia kata macam kucing. Sunnah ni, sunnah. Pertikai benda tu pun, kalau dia tahu benda tu sunnah Nabi SAW, orang ni, dia kata dalam kitab Mustika ni, kena ngucap semula. Agak pelaga mana kalau berat-berat lagi dah. Kita kata ini undang-undang hudud ni, undang-undang Allah Azza wa Jalla, potong tangan. Ada mari anak orang Islam pula mempertikaikan. Ini undang-undang zalim. Undang-undang tak betul jalan. Undang-undang Dracula. Ikut macam-macam bahasa bunyi. Pembahagi harta pusaka. Anak perempuan boleh satu. Anak laki-laki, dia pertikai. Allah Ta'ala tak adil juga. Sudah nak katakan. Bunyi ke tak bunyi benda ni? Bunyi. Raja dengar. Jadi kita kena ingat. Kita patutlah kita nak bercakap tentang agama, tentang Islam. Kata orang kena perhati tengok, kena berhalus. Kena berhalus tengok sebab kita bimbang, takut menyentuh kepada kesucian akidah kita, pegangan kita, sehingga kita tak dapat nak melaksanakan apa yang dituntut oleh Islam. Nak bila saja senang. Dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Semua kita ingat daripada sekolah rendah dulu. Lalu ni orang panggil sekolah kafah dah. Sekolah kafah lah ni. Sekolah rendah. Kelas para duain. Anak-anak kita semua hafal belakang rukun Islam 5 perkara. Siap dengan nyanyi lagi, buat nasyid lagi. Dengan nasyid lagu rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Tapi kalau ambil satu-satu, nak merealisasikan dalam hidup kita, jelas ke tak jelas kepahaman kita tentang rukun Islam. Kalau setakat nak bila saja, insya-Allah kita orang Islam dah ni kita akan ingat. Tapi kalau nak hurai satu-satu, kita bimbang takut kita ni kena balik semula, masuk ke pasti pula. Nak minta maaf lah. Sambil-sambil kita tembuk ni nak suruh tuan-tuan dan puan-puan berasa nak faham, berasa nak belajar, berasa nak menuntut ilmu, nak mendalami makna Islam itu sendiri supaya kita jelas. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Ucap 2 kalimah syahadah. Bila kita kata mengucap, kita dengar cerita orang-orang kampung, Cina kampung, Kosia kampung, pandai dia mengucap. Raja dengar? Raja dengar dia mengucap? Ni orang kampung ni, orang sini dia dengar kampung dia. Kita beraja dengar orang dia mengucap. Dia kata la ilaha illallah, lambat ustaz mari. Dia mengucap dulu. Nak ngepek kita, dia mengucap la ilaha illallah. Tapi kenapa kita tak bawa dia pergi jadi Islam? Kenapa? Sebab nak jadi Islam walaupun dengan ucapan dia ada SOP. Kita lepas pada zaman Covid ni bunyi SOP saja ada. SOP bahasa dia. Mula-mula mari Covid dulu gagah orang kapur. Dia kata apa ya sup banyak sangat ni tak lagi masjid ni. Dia kata sup banyak tak lagi masjid. Rupanya SOP tu dia baca sup. Senang ke dia. Orang baca SOP dah. Mula-mula tu email kita tua-tua letih juga main SOP ni. Dia kata sup aja. Baiklah. Maknanya dia ada syarat dia. Nak jadi Islam tidak kata mengucap jadi lalu, tak boleh. Baru ni anda duduk dengan sahabat saya pejabat ni orang panggil Tok Qadi lah, pegawai agama ni.
Kita tanya dia, orang yang bukan Islam, bila dia mengucap, lepas dia mengucap sekejap, sudah daftar nama ke apa, saya tanya lalu. Bila dia boleh kahwin? Kita pun tanya Tok Qadi, kata dia ni nikah nak kahwin ke nak Islam? Dia kata dua-dua lah nak. Lepas tu biasanya Al-Fadhil beri berapa hari nak suruh dia mengaji dulu. Melaka mana junub pun tak pandai lagi nak nikah dah. Dia ada masa. Itu pun nasib baiklah negara kita ni tidak perketatkan. Sepatut kalau kita perketatkan lepas dia masuk Islam tu kita cek dulu. Dia faham atau tidak Al-Quran, dia faham atau tidak semaya tu apa dia. Dia pandai atau tidak mandi hadas, tak mandi hadas. Barulah kita beri kahwin sebagaimana orang lain. Anak-anak kita Islam dah tidak ada kerusi nikah kahwin. Jadi orang ni pula kena pergi kerusi dulu. Dia pakai minta nak menikah selalu, kita kata nanti dulu baru masuk Islam baru tu. Jadi nak masuk Islam tu mesti ada tiga orang panggil SOP dia. Yang pertama dia kena kata dengan lidah. Kalau dia mari senyap depan kita, dia senyap tak kata apa. Kata you buat apa tu? Mengucap. Tapi senyap tak bunyi mulut. Sah ke tak sah? Jadi ke tak? Pasal apa tak jadi? Sebab kita kena dengar. Kecuali dia bisu. Kalau bisu ada isyarat dia. Belajar dah bagi ni orang bisu. Ada satu program yang Ana buat setiap bulan kita live, ada cikgu bisu dia tolong terjemah. Enggak kita tanya dia, nebui halal lagu mana? Adalah istilah tak ingat. Tak payah tunjukkan marah orang bisu pula. Ngaruk tu dia kata tak. Cakap tak betul dia. Kita tahu tak pandai jangan duk buat. Buat marah orang. Mana kalau dia bisu, kita kena tanya dia macam mana dia punya cara nak mengucap. Ya ada cara dia. Kalau orang tak bisu, dia kena keluarkan dengan lidah dia syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu satu yang pertama. Langkah pertama nak masuk Islam kena mengucap. Langkah yang kedua, dia panggil tasdik. Hati dia kena percaya. Hak dia kata tu, hati dia kena percaya betul tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada Allah Azza wa Jalla, dia kena yakin. Yang ketiga, macam mana kita nak pastikan hati orang? Macam mana kita nak pasti hati orang itu betul tak betul? Lagu mana? Kena ada tanda. Ada tanda. Sebab itulah bila seorang itu nak kahwin, meminang, tidak mula-mula bawa pergi tanda dulu. Bagi tanda dulu. Lepas tu bawa mahar, berapa, bawa macam-macam lah, cincin, perhiasan, tanda, cinta. Orang ni pun bila dia kata dia Islam, maka wajib dia bawa tanda. Apa dia tanda dia? Allah Ta'ala bagi pada kita rukun Islam yang kedua. Apa dia? Rukun Islam yang kedua, berapa? Solat. Pasal apa Allah Ta'ala tak letak haji sebagai tanda beriman? Kenapa? Sebab haji lambat. Oi lambat. Ada hak daftar nak naik haji tahun ni ada? Hak pergi daftar tahun ni ada? Nak tahu kota dia boleh tahu apa? Lama. Anak tak jumpa hak tahun ni. Takut ada hak daftar sini baru daftar ada. 2,100. Umur 100 baru boleh pergi. Agak-agak hidup lagi ke tak? Agak lah. Tengok keturunan. Nah, ada setengah orang keturunan panjang umur. Setengah orang itu pendek. Tapi kalau solat tak ada masalah. Sebab paginya kita mengucap zuhur, masuk waktu boleh sembahyang. Solatlah menjadi mercu tanda beriman ke tidak seorang itu. Tapi kalau dia tak sembahyang, pas dia kata dia Islam dah, macam mana kita nak buktikan dia Islam? Lagu mana? Payah. Lah ni jangan main. Orang tak sembahyang kita pergi tanya dia. Nah, pemuda-pemuda duk nak katih musik katanya. Awak macam ni. Maya ke tak? Dia kata pak cik tak semaya tapi hati baik. Nak jawab kan? Mai tak semaya hati baik. Lagu mana nak jawab? Hati baik tapi tak semaya. Kita berjumpa dengan budak-budak perempuan tak tutup aurat. Berjumpa
pertama orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan mulut dia, kemudian dia percaya dengan hati dia, kemudian zahir pada anggota dia. Maka itu dia panggil orang yang betul-betul beriman. Orang yang benar beriman mengikut ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata iman tu kena ada 3. Baik, kalau ada orang yang mengucap dengan mulut tapi hati dia tak percaya. Ini dia panggil iman apa orang ni? Mengucap tapi tak percaya. Iman apa lagu tu? Itu dia panggil iman munafik. Orang munafik ni dengan mulut, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, dia akan cakap dengan lidah dia tapi dalam hati dia tak ada. Yang kita bimbang hari ini iaitulah ramainya sifat munafik dalam akidah. Kalau munafik dalam perbuatan banyak. Itu minta maaf lah. Hak Nabi sebut kan, tanda-tanda munafik ada 3 ke ada 4? Berapa tanda? 3 atau 4. Nah, iza haddatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila janji tak tunai janji. Wa iza tumina, bila diberi amanah supaya jaga benda ni, dia khianat. Itu dia panggil munafik amali. Munafik dari sudut perbuatan. Tua dia masih Islam, cuma perbuatan dia tu munafik. Satu lagi sifat dalam hadis lain Nabi kata wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, dia kena benar, bukan nak cari kebenaran. Itu sifat munafik, nauzubillah. Jadi kita cuma munafik yang paling bahaya sekali, munafik i'tiqad, yang dia mengaku dengan mulut beriman tapi hati tak. Hak ni payah nak kesan. Tuan-tuan tengok dalam awal surah Al-Baqarah, berapa ayat Allah Ta'ala sebut tentang sifat munafik. Kafir sungguh 3 ayat. Pada munafik saja. Sebab nak kesan payah. Kita jangan kata zaman kita je. Zaman Nabi SAW, ada ke tak ada munafik? Ada. Duduk dalam masjid belakang Nabi waktu semaya. Tapi Nabi kata dia tak pergi semaya Isya dengan subuh. Jangan molek lagi. Subuh pakat pergi weh. Di antara tanda-tanda munafik zaman Nabi ni tak pergi semaya subuh di masjid. Jangan buat senarai lah, bahaya benda. Kita hak tak sifat munafik ni kena pakat mari. Aku tak jadi munafik. Orang bayar subuh mari masjid belakang. Besar pahala. Orang yang mari semaya subuh dengan semaya Isya di masjid ni, besar mana pahala dia? Nabi akan sebut, siapa dia solat Isya berjamaah di masjid, faka'annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia bangun separuh malam, setengah malam. Setengah boleh. Dia mari semaya subuh pula Jumaah di masjid, separuh lagi capur. Jadi kita boleh pahala qiyamul lail dengan cara mana? Dengan cara kita semaya subuh dengan semaya Isya di masjid. Walaupun kita tidur rumah kita kerana nak kerja esok, tapi pahala qiyamul lail dapat. Kalau bulan Ramadan, boleh 2 kali qiyamul lail. Bulan Ramadan. Nak ke tak sih? Kalau nak ajar. Nak selalu kalau banyak. Nah. Lagu macam mana nak buat supaya kita boleh 2 kali qiyamul lail? Macam mana? Nabi kata apa? Siapa dia solat tarawih sekali dengan imam, siapa sudah? Kita sini berapa kaat ya? Tarawih. 8. Tapi panjang 8 pun. Dekat-dekat pukul 11 pun sudah. Tak kira lah. Yang pentingnya man qama ma'a imamihi hatta yansarin. Siapa dia semaya tarawih sekali dengan imam, siapa sudah? Imam jangan lagi tengah jalan. Ni tak tahannya jenis lari ni. 8 pun lari juga. Pak agak bunyi motosikal pernah dah. Lari. Tak tahu dah, tak habis fikir dah kita ni tutup imam boleh Ramadan macam mana tak payah supaya masyarakat tak lari ni. Payah. Ni lari semacam. Kecuali
hadis tadi. Nabi kata, siapa dia solat tarawih, dia tak panggil tarawih zaman Nabi, dia panggil qiyam Ramadan, man qama. Siapa dia berdiri solat sekali dengan imam ni, kita kata tarawih dia sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam. Jadi tuan-tuan boleh 2 kali qiyamul lail di bulan Ramadan, Isya dengan subuh berjamaah, solat tarawih berjamaah sampai sudah. Boleh ke tak boleh? Berapa bulan lagi nak Ramadan? Semangat molek dah tu tak? Lepas ni tak lagi dah pok ni. Tak lagi. Hok duduk sini tak lagi dah ni. Hok tak mari lagi ni masalahnya. Tak lagi. Baik. Itu dia panggil tanda orang yang beriman. Mana kita tak nak. Satu lagi kepahaman yang berbahaya juga tentang Islam ini, orang yang pisahkan di antara iman dengan amal. Dia kata siapa dia mengucap 2 kalimah syahadah, tak apalah dia tak beramal pun. Dia tak solat pun dia Islam. Dia tak tutup aurat pun dia Islam. Dia tak pergi haji pun Islam. Ini satu kepahaman yang berat dalam dunia Islam ni, nama dia mazhab al-murji'ah. Raja dengar ke nama ni? Mazhab murji'ah. Pernah dengar? Kau ni baru dengar. Tulis. Murji'ah ni pahaman yang memisahkan di antara iman dengan amal. Siapa dia sudah beriman, dia tidak beramal, tak jadi salah. Tak jadi masalah. Payahlah kita. Zaman kita hari ni, mazhab murji'ah ni, kalau kita pergi cari, tak jumpa. Tapi dia panggil semi, lebih kurang murji'ah ni, bau-bau dia tu ada. Dia panggil puak-puak sekular. Sekular ni, dia kata agama suku, kehidupan suku. Asalkan kita semaya, ikut kita lah. Nak ambil riba ke, nak gomor rasuah ke, nak tutup aurat ke, nak ikut. Itu dia panggil hak peribadi. Maka kita kata ini ajaran sesat. Sebab dia pegang kepada ajaran murji'ah yang membezakan di antara iman dengan amal. Bagi kita Ahlus Sunnah tidak. Allah kata la tadilabni imanakum, iaitulah salatakum. Jangan sia-siakan iman kamu, yakni solat kamu. Jadi kita kena kemas itu, barulah Islam itu mantap. Maka jadilah kita ni, bila kita nak kata masuk Islam, dengan rukuk Islam kita tu, syahadah kita tu, kita kena mula dengan kata dengan mulut, kemudian tasdik dengan hati, dan beramal dengan anggota, barulah lengkap kita punya perjalanan hidup sebagai seorang Muslim. Samalah. Kita ada rukun salat, kemudian kita ada zakat, ada puasa, ada haji. Hari ni kalau kita tanya bab semaya, selesai dah. Ramai orang semaya, alhamdulillah. Bab zakat bayar ke tak bayar? Zakat. Nak bayar ke mana? Sedap ni ayat dia ni. Nak bayar apa zakat Ustaz? Kita pun ada hutang juga. Ini ramai orang ni bila kita sebut bab zakat, dia mari tanya, saya ada hutang Ustaz, kena bayar zakat ke tidak? Kata sudah dah lah. Hutang yang kita ada tu, kategori mana hutang tu? Hutang yang kita ada tu, kategori mana? Kita kena tahu dulu. Hutang beli rumah. Hutang beli kereta. Hutang berapa lagi? Kau kira hutang lagi. Ni maafin. Dah. Hak hutang ni tak kira tu. Sebab dia bertangguh. Bayar sebulan ni kata, bayar sebulan 1,000. Hak lebih lagi, hak yang sipan yang kita ni lebih lagi. Mengikut negeri kita ni, siapa dia ada duit 20,000, tak silap anak ni, sok 20,000 tahun ni kan. Tersimpan setahun tak kosek, kena zakat lah tu. Termasuk anak yatim. Anak yatim bukan semua boleh terima zakat. Anak yatim yang boleh terima zakat, anak yatim yang miskin. Ni ada setengah anak yatim ni kaya. Pasal apa kaya? Sebab ayah dia, arwah ayah dia ni meninggal, dia tinggal harta banyak. Ramai anak yatim yang kaya. Jadi kita kata zakat. Baik, dalam masalah haji, tuan-tuan daftar ke tak daftar naik haji? Kau tak pergi haji lagi lah. Kau haji dah tu tak tanya dah. Kalau daftar pun tak haji tak terima dah lah ni. Dengan kota yang ada ni, tidak diterima lagi pergi haji. Kali yang kedua, kecuali kita pergi banyak, dia panggil visa purada. Itu lain. Purada jangan main nak pergi haji. Kalau tak ada 50 lah kata, jangan tanya.
Pakai awak senyak gitu ya sebenarnya. Jadi orang lagi haji, ni tuan-tuan yang ada ni. Daftar belakang kau naik haji. Daftar belakang dah. Boleh tahu apa? 2040 ada, 2030 ada tak? Tapi sekurang-kurangnya kita sudah mendaftar. Kalau mati, takdirnya mati. Malaikat mari tanya, ni rumah siapa ni? Rumah saya. Kereta saya. Nah, rumah ke saya, kereta saya, kebun saya. Tengok dalam senarai ibadat, haji kosong. Malaikat nak tanya, berapa mu tak pergi haji? Tuan-tuan nak jawab lagu mana? Nak jawab mana? Tunjuk surat tabung haji. Kami sudah daftar, sudah berazam nak pergi haji, belum sampai masa. Tak ada nah ni, cuma kita duk mikir, mudah-mudahan dengan cara tu kita selamat, insya-Allah. Sebab sudah ada keazaman, sudah ada persiapan, sudah ada apa? Ada cita-cita nak pergi haji. Tapi kalau tak daftar, ada cita-cita ke tak? Ini bahaya. Tuan-tuan jangan salah faham. Setengah orang dia tu, saya ustaz buku kuning tak buat haji tu, jak muda lagi ada. Tak lihat tu. Daftar deposit 3,000. Yalah kena pergi daftar lah 3,000 ke berapanya. 1,300 bukan 1,000. Hasa kelami. Enggak banyak lagi ke BT ada ni. Pergi daftar belakang. Ambil duit 1,300 ringgit. Bawa semua anak orang kecil, orang baru beranak semalam pun pergi daftar juga. Dia tak ada sejak molek dia balik, siapa kota. Pergi daftar tak ada masalah. Dia kata payuh nak. Jadi penting tu, mendaftar tu penting. Kita ni bukan pegawai tabung haji ni. Tapi nak bagi orang panggil, nak melengkapkan rukun Islam kita yang 5 ni, biar ada cita-cita kita nak pergi Mekah. Kalau tidak bahaya. Maka marilah kepada ayat pertama yang kita baca tadi, apa ni? Aslim wajhahu lillah. Ni Allah Taala suruh Nabi kita kata, faqul aslamtu wajhi lillah. Mana aku serah muka aku ni kepada Allah dengan cara mana? Dengan cara kita murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni tuan-tuan bila kita sebut tentang tauhid, kita belajar nak kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak kenal Allah? Kalau orang tanya, awak orang Islam, macam mana saya nak kenal Allah? Macam mana kita nak jawab? Bunyi tapi tak bunyi. Dia panggil. Jawab tak apa, kalau betul boleh hadiah. Kalau tak betul, tak ada orang nak pulas lengonya. Jawab dia, kita nak kenal Allah melalui 3 perkara. Tanda ni, pandai tanya pula ni. Mengenali Allah melalui 3 cara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Berapa nama Allah? Berapa? 99. Kalau orang tanya suruh bila, boleh tak dia? Malam ni balik rumah, cari cucu kau anak kau duduk pasti, biar dia aja. Budak-budak ni hafal tu. Wallahul ladzi la ilaha illahu sampai ke 99. Ni hafal dia. Itu satu. Tidak hafal pun tidak jadi masalah. Engkau kita tua-tua baru nak ngapa tak apa jadi dah. Nak tokar barat habis dia kata orang. Tetapi syarat kita nak mengenali Allah melalui asma ni, nama-nama Allah ni, kita kena faham makna dia dan kita kena beriman dengan kandungan dia tu. Contohnya nama Allah Taala Al-Ghafur, Ar-Razzaq. Jadi kita ingat nama-nama Allah Taala ni, kita kena ikut menama dia dan ikut keadaan. Kalau kita kata orang ni ahli maksiat, kita kena bagi kepada dia nama-nama Allah Taala yang nampak Al-Aziz, yang gagah perkasa, Al-Jabbar. Jadi baru dia serah takut, tak boleh ni Allah Taala. Orang maksiat kita hidup baca Allah Taala Al-Ghafur, Maha Pengampun.
Allah Ta'ala Maha penyayang. Oh, sedap dia Maha maksiat. Mungkin Tuhan Maha pengampun, tak ada masalah. Lepas buat maksiat kita minta ampun. Anak sekali tegur budak arak. Arak ni nakal, hidup main. Orang hidup semaya, dia main. Kita kata, Syekh, salli. Dia kata apa? Inna Allah ghafurur rahim. Oh, sedap dia baca. Allah Ta'ala Maha pengampun, dia kata. Kata tu arak ni, budak arak ni nakal, jawab. Kita pun kata, wala inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala punya azab yang cukup dahsyat. Mu baca hak tu, mu tak baca hak ni. Ya. Maknanya nama-nama Allah kita kena tengok. Kalau kita rasa letih, kita rasa banyak dosa, kita takut Allah Ta'ala, barulah kita baca nama-nama Allah Ta'ala yang menyebut tentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, supaya kita tidak putus harap, putus asa daripada rahmat Allah. Ni kalau kita orang ni dah stres, dosa banyak, kita hidup baca ayat azab, pakai mati tengah kau itu. Nah, tak ada harapan dah aku ni. Pakai mati gini lah. Sebab itulah bila orang nak mati, tak boleh lagi pergi baca ayat azab dekat dia. Kita kena pergi baca, Nabi kata, wahwa yuhsinu dhanna billah, kita kena beri sangkaan baik kepada Allah. Kena beri sangkaan baik. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Allah Maha Mengayang. Kalau kita pergi hak azab pun, dia tak boleh buat apa dah, dia tengah nak mati dah. Dia panggil nazak. Nazak tu maknanya malaikat maut duk tarik roh. Itu dia panggil nazak. Kita orang Melayu panggil nazak dia. Arab dia panggil sa'atul ihtidar. Sa'atul ihtidar, saat dihadiri oleh malaikat maut. Wa nahnu aqrabu ilaih. Malaikat dekat dengan kita, lebih dekat kita dengan orang nak mati. Pernah ke tidak keluarga nak mati, kita duduk dekat dengan dia? Pernah? Pernah tak? Tunggu orang nak mati. Tak takut ke masa tu? Kita ni bersentuh tangan kita dengan tangan malaikat maut. Kau tak serah? Tak terasa ni? Tapi yakin malaikat ada. Nasib baiklah malaikat ni di antara makhluk yang kita tak nampak. Oh, kalau nampak takut. Malaikat maut mari dah. Habis berselodak anak cucu lagi habis dah. Berat jangan main. Tak takut sebab malaikat ni dia tak salah alamat. Dia akan ambil nyawa orang tu, dia tak kosek orang lain. Bahawa tuan-tuan hak pernah duduk dengan orang nak mati. Tak, kita duk ajar dia mengucap tu, kita duk gosok dia tu, maknanya setuh dah tangan kita dengan malaikat tu. Tapi kita tak terasa, malam ni baru serah. Padahal malam baru ni klik bahasa lain pun tak. Kau tak rasa apa-apa. Malam ni baru teringat. Itu dia panggil cakap yang kita tak nampak. Tapi kita yakin kita beriman pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kena ada. Maknanya kita beriman dengan nama Allah, tengok. Kalau orang tu nakal, kita bagi nama-nama Allah Ta'ala yang gagah, perkasa, Jabbar, Muntaqim bagi. Kalau orang ni orang lemah dah, bagi pula Ghafurur Rahim. Orang yang stres, orang yang kecewa, orang yang sedih, kita kata Allah Ta'ala tu penolong kita, Allah Ta'ala membantu kita, barulah orang ni akan segar balik. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, tanda tuan-tuan, langkah yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala ni kita hafal ajak budak lagi. Berapa sifat ada? 20. Kalau suruh teh baca. Mana agak? Balik pasti mula ni. Kalau orang suruh teh baca. Boleh baca tak? Boleh tak? Boleh juga, tapi lama tak sebut tu. Dia kata gitu ya. Dia tak ngaku siapa dia pun, tak ngaku, tak pandai. Ingat dah cuma lama tak sebut. Mana dalam sifat Allah Ta'ala ni, kita para jemaah sekalian, kita kena kembali kepada merealisasikan sifat. Kalau sakat sebut sifat kau duk baloh ya, nak isbat ke tak isbat, tak sudah sampai bila. Tujuan kita kena Allah melalui sifat-sifat Allah, macam mana? Allah Ta'ala kata di Syekh Fudail Ibn Iyad, dia kata kami diajar oleh tok nenek kami 3 ya sifat Allah. Allah mendengar, lagi Allah melihat, Allah mengetahui. Kalau 3 ni terpahat dalam hati kita, berani ke tak berani kita ambil rasuah? Dan lah ni tempat kita ni rasuah ada ke tak? Mana ada rasuah lah ni?
Orang pakai baik belakor. Sibuk apa ni? Sebab tak ada rasuah lah ni. Kau ada rasuah? Hak sengoti ada ke tak ada? Tak ada. Hak adanya duit kopi, duit minyak. Ada. Sama juga dengan riba. Riba ada ke tak ada? Riba ada. Tak ada. Hak adanya bunga lagi. Interest lagi. Faedah. Comel-comel belakang nama tu dah. Pandai saya tanya tukang. Coba kita ni, pakai payuh ni, janggut. Seronyeh ni, pergi ke bank riba, minta nak pinjam duit. Dia kata, Pak Cik pinjam 50, kena bayar 60. 10 tu ke apa? Riba. Ambil ke tak ambil? Ambil. Haram ni. Tapi dia kata bunga. Interest. Nyetukan nama habis. Supaya juga kita nak ngopak. Ngopak ada ke tak ada lah ni? Ngopak ada. Gapuh ada. Membawang lagi. Membawang tak sedap lagi. Gosip lagi. Hak sedap benarnya isu semasa. Tu dah. Malam ni isu penerangan isu semasa. Kita pergi habis nya katok belaka dah tu dah. Sebenarnya patut tulis majlis mengumpak perdana malam ni. Pergi ke tak pergi kita? Apa tak pergi? Sebab tu nama-nama yang syar'i jangan tukar. Nama yang digunakan dalam Quran riba, berzina, judi, rasuah, apa-apa ni tak usah tukar. Baik para jemaah sekalian, itu yang kedua, kita kenal Allah melalui nama dia. Yang ketiga, kita kenal Allah Taala melalui makhluk dia. Kita tengok makhluk comel. Pelik Tuhan buat. Ulat duk lai batu boleh makan. Gapo dia pelik-pelik lah tengok. Kalau tengok ni dia panggil National Geographic apa benda hok raja wartawan hok raja duduk cari hayawan hok pelik-pelik dalam laut dalam darat. Kita kata tengok tak? Pelik ke tak pelik? Tak usah kata gapo. Malam ni igat nyamuk seekor. Ambil hok besar tu. Suluh dia tengok. Gapo dia ada atas nyamuk. Weh takut tengok. Tengok dalam internet ya tengok. Cari Google cari nyamuk, tengok hak dia besar tengok. Allah, kalau nyamuk tu sebesar kambing ya. Tak usah kata besar lembu. Oh lagi kita takut dia punya alat tu. Macam mana dia boleh ambil darah orang yang kalau kita nak tumpah darah orang peras kapur baru boleh tumpah darah. Si nyamuk ni mari tak ada 2 minit senak darah dah. Bijak tak bijak dia? Dengar cerita nyamuk ni pas cerah kita. Ana waktu ana tafsir cerita nyamuk tu, kita baca cerita nyamuk lebah bagi ajaib belaka. Baiklah, cukuplah kita kata kita kenal Allah Taala melalui berapa perkara? Kenal dengan nama-nama dia, kenal dengan sifat dia, kenal dengan makhluk dia. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita tengok orang bukan Islam, dia masuk Islam dengan sebab apa? Sebab dia tengok ayat Quran, lepas tu dia banding dengan makhluk yang ada ni. Oh, dia kata pelik Quran ni. Nabi bercakap 1400 tahun dulu, tapi dia punya teknologi, maklumat dia mengatasi ahli sains yang ada semasa ini. Banyak sekali benda-benda yang pelik. Jadi para jemaah sekalian, maka kita kata kita serahkan muka kita ni al-salama wajhahulillah, dengan makna kita serahkan muka kita ni bermakna kita murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat surah Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini satu syarat lagi. Kita kena tauhid. Yang kedua muhsin. Apa makna muhsin? Ada orang nama muhsin sini? Muhsin ada? Bahaya tak ada muhsin. Pasal itulah kadang-kadang nama kita ni jadi bahaya. Kita buh nama anak kita Iman. Iman ada? Tak ada. Tak ada iman ni bahaya ke tak bahaya? Pasal tu ni maaf lah kalau anak cucu ada ni nama Iman ke nama apa ni. Tak. Setengah ulama kata di antara nama-nama yang tak comel kalau kita panggil tak ada. Tak ada jadi tak boleh. Iman ada? Tak ada iman. Kalau tak ada iman ada ke apa? Ni bahaya. Baik, sekat tu marah dia orang dia kata ustaz ni komen nama anak kita pula lah. Muhsin
Kata di ulama tafsir ai muttabi'un lirrasul. Syarat dianya kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang nak ikut Nabi, Nabi kita ni buat apa? Dia mengajar tauhid kepada manusia sepanjang di Mekah selama 13 tahun. Apa dia ajar? Mantapkan akidah. Lepas pada tahun yang ke-10 bila mari Isra Mi'raj, barulah ada solat. Puasa ada? Belum lagi. Zakat? Tak ada lagi. Puasa bila? Tahun yang kedua hijrah barulah diturunnya syariat puasa. Zakat sama juga tahun yang kedua. Haji, dekat nak wafat barulah Nabi kita pergi haji. Itulah yang para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa huraian kita tentang memahami makna Islam. Islam itu maknanya kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kita tunduk kepada Allah semata-mata, barulah kita mengatakan dan kita nak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara ni kena besar. Tulis itu. Syarat diterima amalan kita dua perkara. Allah Taala kabulkan amalan kita melalui dua perkara. Yang pertama, kita ikhlaskan segala amalan kita, kan? Yang kedua, muhsin, makna kita ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah dulu penjelasan kita tentang makna Islam yang kita boleh huraikan dalam masa yang sangat pendek ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.